Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita bertemu lagi dan kita sambung mendengar hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat berjemaah. Cuma hadis-hadis dalam bab ini bukan sekadar menerangkan keutamaan, tetapi juga memberi ancaman kepada mereka yang sengaja meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur. Inilah yang disebut sebagai at-targhib wa tarhib. At-tarhib yang memberi anjuran, yang memberi motivasi, juga at-tarhib yang memberi peringatan atau memberi ancaman. Sebelum ini saya telah pun baca hadis-hadis yang memberikan anjuran, menerangkan keutamaan dan fadilat solat berjemaah. Sekarang ini kita masuk pula kepada hadis-hadis yang menerangkan peringatan atau ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan solat berjamaah. Baik, hadis yang ingin saya bacakan ialah hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, serta ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendengar panggilan azan, sesiapa yang mendengar azan namun tidak memenuhinya, maka tidak ada solat baginya kecuali jika ada keuzuran. Saya ulangi, sesiapa yang mendengar azan lalu dia tidak memenuhinya, maksud di sini dia tidak pergi ke masjid atau surau untuk melaksanakan solat secara berjemaah, maka tidak ada solat baginya, fala solata lahu, kecuali jika ada uzur. Jadi tuan-tuan dan puan, hadis ini, berdasarkan hadis ini, mazhab Hambali misalnya berpandangan bahawa solat berjemaah itu wajib bagi orang yang mendengar azan. Cumanya azan yang mereka maksudkan ialah azan yang dilaungkan tanpa pembesar suara dalam keadaan udara tenang. Kenapa udara tenang? Sebab kalau dalam keadaan angin, angin boleh membawa suara azan ke tempat yang agak jauh. Jadi bagi mereka, solat berjemaah ini wajib bagi orang yang mendengar azan. Cumanya azan tersebut, azan tersebut adalah dengan suara muazzin yang asli, tanpa mengguna sistem pembesar suara, dan juga dalam suasana udara tenang, maknanya tidak ada angin yang meniup suara azan itu ke tempat yang lebih jauh. Ini pandangan dalam mazhab Hambali. Adapun mazhab lain, mereka berpandangan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada solat baginya, yang baginda maksudkan ialah tidak sempurna solat orang yang tidak datang ke masjid atau surau. Bukanlah tidak ada solat dalam arti kata solat yang tidak sah di rumah ataupun wajib hadir ke masjid, namun yang dimaksudkan ialah tidak sempurna solatnya itu. Para tokoh dalam mazhab Hambali pula menjawab bahawa dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang lain. Sebuah hadis lain riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah serta Al-Hakim dengan darjat yang hasan sahih, di mana seorang buta, yakni Amr bin Umi Maktum. Amr bin Umi Maktum, seorang yang buta, beliau berkata ataupun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku buta dan rumahku jauh." Dengar dia buta dan rumahnya jauh. Aku mempunyai penuntun. Ada orang yang nak tolong bawakan dia sebab dia buta kan. Tetapi tidak sesuai bagiku. Tidak pula diterangkan kenapa yang tidak sesuainya itu. Apakah engkau menemukan keringanan untukku agar aku bisa solat? Aku boleh solat di rumah saja. Aku boleh solat di rumah sahaja. Sekejap ada kawan saya berbasikal juga ni. Assalamualaikum. Meriah lampu kan? Ini awal sikit. Saya tak boleh nak kayu datang pagi 2-3 hari lepas. Batuk.
Oh, okey okey. Allah kuasa alhamdulillah. Kira bukan. Tak apa, silakan dulu. Haji sihat ya? Saya. Alhamdulillah. Okey, Pak Cik ni lagi tua daripada saya. Dia pun berbasikal juga ya. Kepada yang lebih, yang generasi muda-muda yang tonton video ni, moga menjadi motivasi bagi anda. Okey, sambung hadis tadi tu. Dia seorang yang buta, rumahnya jauh. Ada orang yang boleh bawa dia, boleh bimbing dia, tapi tak sesuai untuknya. Apakah boleh dia solat di rumah? Maka Rasulullah SAW bertanya balik, apakah kamu mendengar azan? Dia menjawab, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, aku tidak menemukan keringanan untukmu. Okey, tuan-tuan dan puan, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya itu, bahawa tidak ada solat baginya, bagi orang yang mendengar azan. Bermaksud memang dia wajib hadir ke masjid, bukan sekadar solatnya tidak sempurna. Bahkan hadis ini, hadis kedua ini juga menjadi motivasi kepada kita untuk menghadiri solat berjemaah. Sebab ini orang buta ni, dan rumahnya jauh, tetapi jauh pun masih boleh mendengar azan. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ada kelonggaran tak? Ada keringanan tak untuk dia solat di rumah saja? Rasulullah menjawab, tidak ada. Maka dia tetap perlu hadir ke masjid untuk solat berjamaah. Jadi tuan-tuan, pada kesempatan ini, itu saja dua hadisnya. Baik, bagaimana pula dengan mereka yang memang tak dengar azan? Apakah patut hadir atau tidak? Saya kata ya, patut hadir kerana kita ingin mengejar, ingin mendapatkan keutamaan, fadilat solat berjemaah yang sebegitu besar ya. Macam saya pernah katakan sebelum ini, jika kita berniaga dan seseorang tu menjanjikan keuntungan 25 kali ganda, sudah tentu kita akan berlumba-lumba untuk mendapatkan perkara itu. Jika kita di dalam sesuatu urusan, lalu dijanjikan kepada kita kenaikan darjat yang tinggi, sudah tentu kita juga akan berlumba-lumba mendapatkannya. Lalu kenapakah untuk solat berjamaah yang dijanjikan pelbagai kelebihan, pelbagai keutamaan, kita tidak pula mahu menghadirinya meskipun kita tidak mendengar azan? Okey, mungkin ada yang berkata rumah saya jauh, sangat jauh. Okey, tuan-tuan boleh tengok video saya ini. Saya mula berbasikal daripada rumah saya, dan berbasikal dengan kelajuan biasa lazimnya mengambil masa 10 minit untuk sampai. Okey, jika berbasikal. Okey, jadi saya pun sebenarnya boleh saja sembahyang di rumah kan. Ada alasan ni, kononnya jauh, tak dengar azan. Tetapi kerana mengingatkan bahawa solat berjamaah ini adalah sunnah Rasulullah SAW, mengingatkan pelbagai keutamaannya, pelbagai kelebihannya, maka saya tetap berusaha untuk menghadirinya meskipun rumah jauh. Rumah saya ni kalau azan menggunakan speaker pun tak dengar azan. Kalau angin bertiup dari arah surau ke rumah saya pun memang tak dengar juga. Tetapi saya tetap juga berusaha untuk ke masjid, ke surau ya. Dan orang-orang lain pun boleh lihat mereka memandu kereta. Setakat ni yang saya tahu 2 orang je, saya dan Pak Cik tadi tu yang berbasikal ke surau. Jadi meskipun jauh, kita usahakan, meskipun tidak wajib kerana tidak mendengar azan, tetapi kita inginkan moga-moga Allah mengurniakan kepada kita keutamaan, fadilat serta kelebihan solat berjamaah ya. Dan video ini saya berbasikal jauh ini moga-moga menjadi motivasi, bukan nak menunjuk, menjadi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seandainya ada yang duduk jauh, ayuh kita berbasikal. Sambil tu boleh juga bersenam ya, sambil tu bersenam, cuma keluar rumah awal sikit lah, supaya bila sampai surau, saya selalu target dari rumah ke surau 10 minit. Saya keluar rumah 15 minit sebelum azan, supaya bila sampai surau boleh duduk bertenang-tenang sikit. Okey, ataupun tahiyatul masjid secara tenang-tenang, supaya sebab bila basikal tu jantung berdegup laju kan. Okey, sudah sampai pun.